majlis. Kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan taufik dan inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini dalam satu majlis webinar Pendidikan Tinggi Islam Sarawak. Anjuran bersama Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKEMAS dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS melalui medium Facebook page IKEMAS. Webinar sebegini julung-julung kali diadakan oleh pihak IKEMAS yang pastinya merupakan platform yang popular pada masa kini, di mana yang seperti kita maklum kita berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk kita bersemuka, tetapi kita dapat bertemu di alam maya. Pihak pengajar juga turut mengalu-alukan sidang penonton Facebook yang berada dalam Facebook Live IKEMAS, dan di mana juga tuan-tuan berada, semoga kita berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Tajuk forum kita pada pagi ini iaitu Pendidikan Tinggi Islam Sarawak, Cabaran dan Masa Depan. Bersama dengan saya, moderator pada pagi ini, Ustaz Muhammad Fadli bin Ahmad daripada IKEMAS, dan saya tidak akan berseorangan, saya akan bersama dengan 3 ahli panel yang cukup hebat, yang cukup berkaliber, yang syarat dengan ilmu pengetahuan. Tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan ahli panel kita pada pagi ini. Ahli panel kita yang pertama iaitu Sahibus Samahah, Datuk Haji Kifli bin Haji Yassin, Mufti Negeri Sarawak. Khabar berita tu? Alhamdulillah. Datuk apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, sihat tu Alhamdulillah, beginilah adanya. Walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19, kita tetap bersedia berhadapan dengan apa juga cabaran. Yalah Tok, apa boleh buat, kita terpaksa buat orang kata, yalah dari segi orang kata berhubung secara alam maya je lah. Walaupun kita dah plan untuk kita bersemuka, tetapi kita dapat bertemu juga di alam maya. Ya, betul. Okey Tok, sedikit biodata ringkas Datuk. Ya. Datuk berasal daripada Selalang, Serike, Sarawak. Ya, betul. Berbangsa Melanau tu Ya, betul. Berpendidikan ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kepujian kelas pertama Universiti Malaya, ijazah sarjana Usuluddin dalam bidang pemikiran di Universiti Malaya, Certificate in Training and Assessment di Australia, Certificate in Special Islamic Course Muslim College London, dan Datuk telah menjawat jawatan mufti pada bulan Mac 2010, hampir 10 tahun tu Ya, betul. Dan Datuk juga aktif memegang pelbagai jawatan penting di Sarawak, aktif di kaca TV, kita nanggar muka Datuk di TV, nanggar di corong radio, dan banyak juga penulisan-penulisan Datuk mencerminkan berkaitan dengan angkatan situasi di Sarawak. Jadi banyak hebat sekali, dan Datuk merupakan tokoh agamawan yang tersohor di Sarawak. Nah, kita beruntung dapat bersama-sama dengan Datuk pada pagi ini. Terima kasih Datuk. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Abu Sari, Pengarah Pusat Islam Tun Abang Salahuddin PITAS UNIMAS. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sihat tu Okey. Ya. Doktor merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia di UNIMAS, dan saya dipahamkan Doktor sudah hampir 30 tahun menetap di Sarawak. Ya Datuk Doktor betul Alhamdulillah, gitulah. Alhamdulillah. Dan sebelum mungkin sedikit tentang biodata Doktor. Doktor pernah bersekolah di Sekolah Agama di Pontian dan melanjutkan pengajian dalam bidang kedoktoran dalam bidang kepimpinan di University of Bradford UK dan Islam Bradford Center, dan alhamdulillah telah memiliki 3 cahaya mata dan seorang isteri. Okay. Selamat datang Doktor pada kita punya forum pada pagi ini. Dan ahli panel kita yang ketiga iaitu tuan rumah kita pada pagi ini, iaitu
yang berusaha Dr. Muhammad Yamin bin Ismail, Pengarah Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Doktor. Kan? Doktor berada di atas, saya berada di bawah. Kan? Satu bangunan yang sama. Kan? Dan Doktor berasal daripada Kedah dan telah berkhidmat cukup lama bersama dengan JAKIM hampir 30 tahun, dan Doktor pernah berada di Darul Quran, di bahagian dakwah, di bahagian penyelidikan, di ILIM, dan banyak sekali pengalaman Doktor bersama dengan JAKIM. Sudah tentu ini orang kata kita nak sharing ilmu, terutamanya kita boleh kongsi juga Doktor, kita war-warkan berkaitan dengan IKMAS kepada sedang penonton FB yang bersama kita pada pagi ini. Okay, terima kasih Doktor bersama kita pada pagi ini. Okay, baiklah. Kita telah memperkenalkan ketiga-tiga ahli panel. Mungkin barangkali tuan-tuan yang bersama dengan kita pada kali ini jangan orang kata berganjak. Kita akan bersama durasi lebih kurang dalam 1 jam mendengar berkaitan dengan orang kata satu topik yang cukup menarik, orang kata relevan dengan masa kini, iaitu pendidikan tinggi Islam Sarawak, orang kata cabaran dan masa depan. Jadi ini perkara yang mungkin kita boleh berkongsi bersama dengan 3 ahli panel yang cukup hebat. Okey. Kita akan ada 2 pusingan dan setiap ahli panel akan diberikan 1 soalan, dan insya-Allah kita akan tujukan soalan yang pertama, iaitu pusingan yang pertama kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti. Okay. Yang Sahibul Samahah berkaitan dengan kalau kita lihat sekarang ini, kita baru selepas kerajaan mengumumkan tentang belanjawan 2021, di mana di antara belanjawan yang paling besar diperuntukkan oleh kerajaan iaitu pendidikan, iaitu lebih kurang 15.6% daripada belanjawan negara ataupun 50.4 bilion dibelanjakan untuk pendidikan. Dan di Kerajaan Negeri Sarawak pun tidak lebih kurang hebatnya, dalam bajet Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah menggariskan 12 inisiatif berkaitan dengan pemulihan ekonomi, dan di antaranya juga digariskan berkaitan dengan pendidikan dan modal insan bagi memastikan pendidikan yang berkualiti. Namun dalam kita menceritakan berkaitan dengan belanjawan, berkaitan dengan bajet, terutamanya berkaitan dengan pendidikan, mesti ada orang kata di sebalik usaha dan inisiatif yang diusahakan oleh kerajaan, pasti ada cabaran. Cabaran yang dihadapi oleh orang kata yang pelaksana bagi memastikan mutu pendidikan, terutamanya pendidikan tinggi Islam. Jadi soalannya Sahibul Samahah Datuk, apakah cabaran umat Islam di Sarawak tu, dan apakah keperluan pendidikan tinggi Islam bagi mencapai modal insan di bumi Darul Hana ini? Silakan Datuk. Allah berkatuh. Cukup menarik sekali apa yang kita bincangkan pada pagi ini, kerana tajuk ini adalah merupakan satu tajuk yang cuba melihat ke depan tentang pendidikan tinggi Islam, khususnya di negeri Sarawak. Ya. Bila kita bercakap tentang negeri Sarawak, kita faham ia adalah merupakan dari sudut geografinya adalah sangat luas, dan kalau kita bandingkan keluasan dengan Semenanjung Malaysia pun sudah besar berbanding dengan Semenanjung, tolak misalnya dengan negeri Perlis sudah menyamai jumlah keluasan itu sendiri. So kalau saya boleh melihat dalam konteks ini, bila bicarakan dari sudut yang pertama sekali ialah saya lihat ada 2 cabaran yang besar. Cabaran umumnya ialah cabaran dalaman dan cabaran luaran. 2 cabaran yang kita perlu lihat dalam konteks ini. Namun kita perlu menerima hakikat bahawa dari sudut sejarahnya tentang pendidikan Islam di negeri Sarawak ini, dan terutama apalagi bila kita bicarakan tentang pendidikan Islam di peringkat tinggi. Saya ambil contoh, saya sendiri adalah merupakan generasi keempat daripada sekolah agama kerajaan, maknanya Kementerian Pendidikan Malaysia. Walaupun kita lihat dalam keadaan itu ialah tahun 1980-an. So sebab itu saya lihat tadi, maknanya bila sebut tentang cabaran itu, dari sudut sejarah itu sendiri membuktikan dalam keadaan itu agak perlahan di peringkat awal. Namun alhamdulillah dengan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perubahan itu berlaku bila kita bicarakan tentang pendidikan tinggi Islam. Bila saya sebut tadi, saya melihat yang pertama dari sudut cabaran dalaman umat Islam itu sendiri.
dengan komposisi yang ada dan juga dengan keadaan geografi dan sebagainya sudah pasti sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi dari sudut minat, kecenderungan, kesungguhan. Maka cabaran ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih positif supaya umat Islam itu bersedia untuk dari sudut masa depan untuk pendidikan Islam ini di negeri Sarawak. Kalau saya boleh sorot sedikit sejarahnya dari sudut pengalaman kami sendiri, betapa rasa sukarnya untuk mencari peluang untuk belajar ketika itu. Ini maknanya nak cari di mana nak pergi belajar, macam mana nak sambungkan pengajian pendidikan Islam dan sebagainya. Memang itu tahun 1980. Kalau kita cakap 1970-an lagi lah. Sebab itu antara tokoh-tokoh yang ada di Sarawak, ada yang pergi belajar di Singapura, belajar di Senajung, Tanah Melayu maksudnya ketika itu. Jadi maknanya proses ini adalah merupakan satu cabaran bagi keadaan itu. Namun ianya sudah juga dapat diatasi pada masa sekarang. Tapi saya nak katakan ia belum mencukupi. Dari sudut cabaran dalaman tadi itu. Jadi umat Islam sekarang perlu ada kesungguhanlah untuk pergi kepada keadaan yang lebih jauh. Yang kedua ialah bila kita sebut dari sudut cabaran luaran. Bila kita sebut cabaran luaran ini ialah saya melihat bahawa sebenarnya peluang yang ada sekarang ini belum mencukupi. Ini luaran, bukan dalam keadaan umat itu sendiri, tapi di kiri kanan tidak mencukupi peluang yang ada. Kalau saya boleh datang sampai sekarang, kalau nak belajar, nak menyambung pelajaran, terutama termasuk bila kita lihat di sudut IKMAS sendiri, pelajar-pelajar IKMAS, mereka boleh sambung ke universiti lain. Tetapi ada di antara mereka sudah berkerjaya, bila masuk dunia kerjaya, nak sambung di peringkat ijazah, sebab di IKMAS dia di peringkat diploma. Jadi bila keadaan itu dan malah ada di antara orang-orang muda ni lah mereka jumpa dengan kita cakap yang 5 tahun tunggu nak sambung ijazah. Sebabnya adalah terpaksa menunggu program yang dibuat oleh universiti yang akan diadakan pada hujung minggu dan menunggu kota seramai mungkinnya dalam 10 ke 15 orang barulah dapat dijalankan program ijazah sarjana muda itu. So saya rasa ya Allah kesiannya 5 tahun dia menunggu, namun sabar keadaan itu. Jadi kalau boleh dilihat dalam konteks ini dari sudut peluang yang saya nyatakan tadi, so cabaran yang luaran juga ialah keadaan di negeri Sarawak ini sangat multiracial, multireligious. Sebab itu kita sangat memerlukan approach ataupun pendekatan dan metodologi yang lebih futuristik sifatnya dan juga holistik. Sebab itu kita inginkan maknanya institusi pendidikan Islam tinggi di negeri Sarawak ini yang akan dapat menawarkan program-program yang misalnya twinning program yang dapat memasukkan dari sudut kurikulum dan co-kurikulum yang dapat membina, maknanya dapat membentuk mereka menjadi orang yang hebat, mempunyai skill-skill yang hebat, mempunyai pemikiran yang jauh, kemampuan dari sudut antarabangsa. Sebab itu saya melihat bahawa perlunya kalau dari sudut cabaran ini luaran tadi bersifat holistik dengan program yang bersifat antarabangsa, ya kerana di Sarawak ni bahasa Inggeris banyak digunakan dalam erti kata yang sangat meluas berbanding antara maknanya bahasa yang banyak digunakan ni. Kalau di Jabatan Kerajaan sendiri saja di peringkat negeri, mesyuarat kebanyakan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Jadi dalam konteks ini, kita perlukan kepada graduan-graduan dalam bidang pengajian Islam ini yang berkemampuan untuk deliver dalam bahasa Inggeris yang akan dapat maknanya dapat present Islam itu dalam menggunakan bahasa yang lain dalam masa yang sama dari sudut penggunaan kitab-kitab turas, kemahiran dari sudut bahasa Arab dan sebagainya itu perlu juga ditinggikan. Jadi saya rumuskan bila sebut cabaran ini, memang ia pada tahap yang masih sangat perlu kepada pembangunan dan juga maknanya dari sudut bantuan-bantuan daripada kerajaan, sama ada di peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, supaya melihat isu ini dapat digemelingkan dengan cara yang lebih maju lagi. Walaupun saya tahu ada setengahnya sudah mula, misalnya UNIMAS sendiri akan memperkenalkan program pengajian, namun ia adalah di peringkat awal dan sebab itulah kalau boleh ini perlu dilihat secara lebih dekat lagi. Namun satu kesimpulan yang saya boleh buat, Majlis Islam Sarawak alhamdulillah
sudah pun melihat ini juga merupakan sebagai satu isu yang perlu dikedepankan dan juga diketengahkan dan diatasi sebaik mungkin masalah dan cabaran yang ada. Maka dengan itu kita lihat Majlis Islam Sarawak melalui mesyuarat demi mesyuarat berbincang bagaimana memprojekkan supaya lebih ramai pakar-pakar dalam bidang pengajian Islam ini akan lahir di kalangan masyarakat Islam Sarawak itu sendiri dengan maknanya peluang yang ada dan melakukan program-program secara khusus supaya lebih dapat melahirkan maknanya profesional, teknokrat dan juga pendakwah-pendakwah yang hebat-hebat yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Itu yang kita harapkanlah dari sudut maknanya umat Islam bila sebut tentang pengajian tinggi Islam itu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih kepada saya bersama Datuk atas pencerahan berkaitan dengan cabaran utama umat Islam di Sarawak. Cukup jelas, terang lagi bersuluh. Apa yang boleh saya simpulkan ada dua cabaran, iaitu cabaran dalaman dan cabaran luaran. Dan cabaran ini bukannya satu penghalang untuk umat Islam, terutamanya di Sarawak, untuk terus meningkat maju bagi meningkatkan mutu institusi pendidikan tinggi Islam di bumi Sarawak. Terima kasih, Datuk. Okay, seterusnya kita beralih kepada soalan kepada Dr. Abdul Halim kaitan dengan mungkin kita boleh kaitkan dengan IPT. Kalau kita melihat dari segi sejarah pendidikan tinggi negara yang bermula pada tahun 1959 hingga kini, dan kita lihat perkembangannya sangat pesat, dan peranan pengajian tinggi pun dalam pembangunan negara sangat penting dalam mencapai tahap negara maju dan orang kata berdaya saing. Dan kalau kita lihat juga dalam Belanjawan 2021, banyak sekali inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan, terutama dalam bidang pengajian tinggi, termasuklah juga peruntukan 29 juta inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya apa? Maksudnya pendidikan tinggi Islam ini dipandang tinggi dalam memertabatkan syiar Islam. Akan tetapi terdapat juga cabaran-cabaran dalam memertabatkan pendidikan tinggi ini. Jadi soalannya kepada doktor, apakah cabaran yang dihadapi oleh IPT dalam orang kata mempertabatkan pendidikan tinggi Islam itu? Silakan, Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fadli selaku moderator. Alhamdulillah, saya sekali lagi memuji syukur pada Allah SWT saya didampingi oleh sahibus samahah dan juga sahibul fadilah, orang yang hebat-hebat. Saya rasa sebelum saya jawab apakah cabaran ataupun mungkin menjawab pada persoalan yang Ustaz utarakan tadi, so, mungkin kita boleh melihat sedikit senario lah, ataupun sejarah sebagaimana Ustaz sebutkan tadi. Kalau kita lihat pendidikan ni bukan sekadar untuk memindahkan maklumat dari seorang guru kepada murid ataupun pensyarah kepada pelajar. Bahkan kita faham bahawa ini merupakan satu proses untuk kita membentuk insan. Insan yang cemerlang lah, maknanya menurut kacamata Islam. Sebab tu individu yang cemerlang ni adalah individu yang akhirnya dia dapat melaksanakan tugas dia sebagaimana yang digariskan oleh Islam, iaitu sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah, dalam erti kata yang dihuraikan ataupun secara praktisnya yang berdasarkan kepada apa yang daripada Nabi SAW. Kita lihat. Suatu pendidikan Islam ni kalau kita lihat falsafahnya, kalau kita lihat falsafah pendidikan pun meletakkan unsur-unsur jeri kan, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual, itu mesti kita bangunkan secara bersepadu. Sebab tu kalau kita tengok, kalau ini semua unsur-unsur ni tak boleh nak disatukan, maka kita nanti akan ada kepincangan dalam masyarakat. Sebab tu kalau kita boleh melihat sebelum saya menjawab kepada cabaran-cabaran, Ustaz, kita tengok bagaimana pembangunan jasmani itu satu perkara yang menjadi satu unsur utama
dalam falsafah pendidikan, terutama kalau kita lihat pendidikan dalam Islam pun begitu. Kita nak jasmani supaya individu tu ada tubuh badan yang sihat, bukan setakat sihat, dia kemas, segak dan sebagainya. Sebab itu bersandarkan kepada hadis Nabi SAW juga yang menyebutkan apa nama Nabi sebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if kan. Kalau maknanya dalam hadis itu Nabi menyebutkan sesungguhnya orang mukmin yang lebih kuat dan lebih dicintai oleh Allah itu ialah orang yang orang yang kuat. Maknanya seorang mukmin yang kuat dan lebih dicintai oleh Allah itu adalah berbanding dengan orang yang lemah kan, mukmin yang lemah. Sebab itu kita tengok situ pertama jasmani, emosi sama juga, memiliki emosi yang seimbang dan stabil ya, supaya dia tidak nanti berlaku perasaan mengatasi kewarasan dia. Begitu juga dengan pembangunan rohani. Kita nakkan manusia yang dalam arti katanya dia baik hubungannya, horizontalnya, vertikalnya, maksudnya hubungan dia dengan Allah, hubungan dengan semua manusia, dan pembangunan intelek. Ini antara yang penting. Kenapa kita kata kena nak membangunkan individu yang ada kecerdikan, kecerdasan, kewarasan akal, bukan sekadar pandai, bukan sekadar cerdik, tetapi kita nak bijaksana. So ini antara yang penting dalam pendidikan Islam tu, bukan sekadar pandai cerdik, tetapi kita nak bijaksana. Dalam arti kata bukan sekadar bijak sini di dunia, tetapi bijaksana tentang hal akhirat. So inilah antara yang kita tengok kenapa hala tuju pendidikan Islam itu kita nak fokusnya supaya mencapai matlamat tersebut. Dan kita kalau nak boleh selari dengan apa yang Imam Al-Ghazali sebut, kalau boleh maknanya pendidikan Islam tu kita nak menjurus kepada sebagaimana kita mengharapkan nanti guru-gurunya berperanan seperti itu dan anak muridnya juga berperanan seperti itu. Seperti apa? Kalau Imam Al-Ghazali dia menggariskan supaya jadi murabbi, maknanya orang yang membentuk tarbiyah, kemudian menjadi mudarris, orang yang membentuk pengajian ataupun kematangan, memberikan kematangan, menjadi muallim, orang yang bagi ilmu bukan sekadar maklumat semata-mata, muaddib, orang yang boleh membentuk adab, dan juga mursyid, orang yang boleh memberi petunjuk. So ini secara keseluruhannya kalau kita lihat dari segi falsafah dan senario. Jadi nak mewujudkan ini, persoalannya ialah kita perlukan platform, kita perlukan wadah, dan sekolah ataupun institusi lah yang menjadi wadahnya. Kalau dalam konteks di Sarawak, mungkin saya bersama Datuk Mufti dah menyebutkan, ni kita ada, alhamdulillah kita ada bilangan sekolah rendah aliran agama, bahkan sekolah menengah. Kalau boleh saya sebutkan beberapa sekolah macam saya bersama Datuk juga tadi merupakan alumni salah sebuah sekolah tersebut. Kita ada SMKA contohnya, kalau tanpa menyebut semua lah kita ada SMKA Miri, Igan, Limbang, Matang 2, Shos, Seri Aman dan sebagainya. Kita ada Tunas, ada pesantren. Kenapa saya sebut semua ini? Kerana majoriti mereka inilah yang bakal menjadi feeder. Kita maknanya mereka ini bakal menjadi calon yang bakal menjadi kelompok yang bakal mengisi ruang tempat dalam pendidikan tinggi Islam khususnya di Sarawak kalau kita lihat. Cuma persoalannya selepas itu mereka ni ke mana? Itu sebab itu kita sebagaimana yang juga saya bersama Datuk sebut tadi, kita nak tengok terutama bagi mereka ni yang ada minat yang terus nak menyambung pengajian mereka dalam bidang berkaitan dengan Islam, sama ada pendidikan Islam ke, pengajian Islam ke, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan Islam, itu dia. Jadi cabaran yang pertama kalau kita lihat, cabaran keberadaan ataupun cabaran eksistensi atau kewujudan IPT yang menawarkan apa-apa sahaja pengajian yang berkaitan dengan Islam, sama ada pengajian Islam ke pendidikan Islam, tanpa menafikan keberadaan IKMAS sekarang ini ataupun juga PLS mungkin sebelum ini, sesuatu yang sekurang-kurangnya kita dah dapat banggakan. Namun kita lihat institusi pengajian tinggi yang menawarkan program ijazah sarjana muda kalau kita lihat di mana. Kemudian sarjana, kalau kita nak tengok pada sarjana, bahkan sehingga ke peringkat kedoktoran. So inilah yang kita perlu lihat ini cabaran pertama yang saya rasa perlu digarap oleh banyak pihak. Kita tidak menafikan kewujudan kolej-kolej universiti sama ada kerajaan atau swasta yang sekarang ini menawarkan pengajian Islam atau pendidikan Islam. Konteks saya sehingga sekarang ini hampir ada 16 ataupun 17 di setiap negeri. Kalau kita lihat ada kolej universiti ataupun kolej yang kebanyakan semua, majoriti semua berada di Semenanjung. So tu kalau universiti awam kita lihat kita ada 20 universiti awam yang menawarkan pengajian Islam pun ada 5 sahaja yang tidak termasuk pendidikan Islam di UPSI, di UPSI. So tu kalau kita ada pra-universiti pun kita ada asasi di pengajian Islam di USIM Melaya, kemudian kita ada tamhidi di USIM dan kita ada matrikulasi UIA. Jadi kita sekarang ini cabaran dia adalah tentang keberadaan kewujudan itu di mana terutama di Borneo ini terutama di Sarawak. Kemudian cabaran yang kedua
yang saya boleh lihat Ustaz, kita lihat cabaran sumber manusia. Sebab bila kita mengatakan bahawa cabaran pertama ialah tentang kewujudannya ataupun eksistensi kewujudan itu, sumber manusia juga menjadi salah satu cabaran. Kita menghadapi cabaran bila kita nak menubuhkan contohnya para tenaga pengajar yang berkelayakan. Contohnya yang ada ijazah sarjana muda, sarjana ataupun PhD. Kalau kita lihat statistik, ini mungkin statistik agak lama lah 2012. Pada waktu itu hanya sekitar 45-46% sahaja. Ini 46% para pensyarah yang ada berkaitan dengan pengajian Islam, iaitu jauh daripada sasaran KPT pada waktu itu yang sebanyak 70%. Bahkan kalau kita tengok statistik pada waktu itu, profesor sekitar ada 5% saja. Maknanya orang yang berjawatan profesor dalam bidang ini hanya 5%. Itu cabaran. Maknanya kita lihat cabaran sumber manusia. Kemudian cabaran yang ketiga yang mungkin saya boleh kongsi ialah dari segi kualiti dan relevansi. Maksud relevansi, sekarang kita bercakap tentang daya saing, ya. Kita bercakap tentang dunia yang sangat moden, dunia teknologi yang sentiasa berubah. Jadi adakah para graduan ni nanti kalau kita ada program-program pengajian Islam ataupun pendidikan Islam ke, adakah mereka boleh setara ataupun setanding dengan program-program yang lain? Kita memberi penekanan kepada TVET, kita memberi penekanan kepada STEM. Mungkin juga sudah sampai masanya untuk kita juga memberikan penekanan kepada stream juga sekali lagi ataupun TVET ataupun istilahnya mungkin ini istilah yang jarang digunakan. So maksudnya kalau kita bercerita tentang technical dan vocational, mungkin kita juga boleh mengadunkan dengan technical, vocational dan religion. Kalau kita berbicara tentang IR 4.0, Industry Revolution 4.0, tetapi mungkin dalam Islam ini kita mungkin kena berbicara tentang IR 6.0, iaitu Iman Revolution yang 6 tu. Gerak kerja manusia, kalau kita nakkan, maknanya manusia yang cerdik malahan juga bijaksana. Sebagaimana saya katakan tadi, bukan sekadar kita nak yang pandai, cerdik, tetapi kita nak juga bijaksana yang selari dengan Iman Revolution. Jadi persoalannya kini, kalau kita sebut pasal cabaran itu, jadi perlu adakah pihak yang menyahut cabaran ini? So kita mungkin pada perspektif IPT terutama di UNIMAS, ya, sesuai dengan konsep digital ekonomi yang diwawarkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak, dan sebab itu kita ada juga penyesuaian beberapa kursus, juga begitu yang telah disebut oleh Sahabat Samah Datuk Mufti tadi tentang multi religion, multi etnik dan sebagainya. Maka kita mengambil semua pendekatan ini, kita ada elemen ataupun unsur, ya, kognitif, kita ada unsur information technology, counselling, psikologi serta kognitif ini. Jadi memang relevan dan sampai masanya dengan keperluan dan kekurangan itu. Jadi mungkin satu khabar gembira bahawa insya-Allah nanti kita akan menawarkan sarjana muda pendidikan Islam yang mungkin orientasi kita sedikit berbeza. Sebagaimana kita katakan, kita cuba menyesuaikan dengan teknologi, dengan digital ekonomi dan sebagainya. So itulah pada saya, kita melihat itu tadi bahawa antara cabaran-cabaran dari perspektif IPT lah, saya mungkin boleh melihat kepada cabaran yang pertama, kita lihat dari segi cabaran kewujudan, ya, program ataupun kewujudan sesuatu bidang penawaran itu, kemudian yang melibatkan sumber manusia. So dan yang ketiganya mungkin ialah berkaitan dengan kualiti atau relevankah nanti suatu masa bila kita menawarkan ini kepada masyarakat sekitar terutamanya. Jadi itu yang saya rasa Ustaz, moderator Ustaz Fadli, yang mungkin saya boleh berikan sedikit perkongsian pada pagi ini berkaitan dengan cabaran pendidikan tinggi Islam dari berkait dengan ataupun menurut perspektif IPT, insya-Allah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang bahagia Profesor Madya Dr. Abdul Halim. Saya tertarik bila Doktor cakap ada tawaran ijazah sarjana muda pendidikan Islam di UNIMAS. Ini merupakan satu berita gembira, terutamanya kepada adik-adik warga IKEMAS yang tengah belajar sekarang ni. Ini peluang yang terbaiklah untuk rebut, terutamanya bila dapat orang kata tawaran pengajar Islam, terutamanya di bumi Sarawak. Itu satu berita yang sangat gembira sekali. Dan apa yang saya boleh rumuskan ada tiga kita punya cabaran, terutamanya di peringkat IPT, iaitu pertama kaitan dengan dari segi tawaran, yang kedua dari segi sumber manusia, dan yang ketiga dari segi kualiti. Jadi ini merupakan orang kata satu cabaran pada IPT, terutamanya di bumi Sarawak, tapi tidak mustahil ianya akan dapat direalisasikan secara bersama dengan kerjasama dengan semua pihak, insya-Allah. Terima kasih kepada bahagia Profesor Madya Doktor. Seterusnya kita bagi kepada tuan rumah kita,
iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Yamin bin Ismail, pengarah IKMAS. Barangkali mungkin ada banyak sekali perkara yang nak dibincangkan berkaitan dengan IKMAS. Okey, yang bagi doktor, seperti kita maklum, IKMAS merupakan pusat pendidikan di bawah kelolaan JAKIM, dan IKMAS ini terletak di Kampung Telaga Air, lebih kurang setengah jam daripada Kuching, dan keluasannya sangat luas, 76 ekar. Jadi tuan-tuan yang kata hujung minggu pergi singgah Telaga Air, yang makan seafood apa semua nak, singgah dulu, boleh tinjau-tinjau IKMAS di sebelah kanan jalan. Sangat luas. Tempoh IKMAS berdiri hampir 20 tahun. Dalam tempoh 20 tahun ataupun lebih kurang suku abad ini, sudah tentu banyak sekali sumbangan yang telah dicapai oleh IKMAS, terutamanya kepada rakyat Sarawak. Jadi mohon pencerahan daripada yang berusaha pengarah IKMAS untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan peranan dan sumbangan IKMAS sepanjang 20 tahun keberadaan IKMAS di bumi Sarawak. Silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator yang berbahagia, Sahibu Samahah, yang berusaha, Prof. Madia, Dr. Halim, para penonton live FB sekalian. Alhamdulillah, pada tahun ini IKMAS telah masuk hampir 20 tahun kewujudannya di bumi Sarawak ini, dan menabur bakti dalam pendidikan Islam. Apa yang saya boleh katakan bahawa kita telah dapat menjadi satu idaman kepada anak-anak Sarawak untuk datang belajar di sini. Di mana kita dapat lihat bahawa akan peningkatan permohonan daripada anak-anak Sarawak untuk datang ke sini, dan juga kita mendapat permohonan dari semua bahagian. Dan kita juga turut mencari pelajar-pelajar ini, dan kita memberikan penerangan tentang IKMAS, dan kita mengadakan temu duga, dan kita memilih yang terbaik, cream of the cream, untuk masuk belajar di IKMAS ini. Di mana masyarakat Sarawak telah menghantar anak mereka ke sini kerana mereka percaya bahawa IKMAS boleh menjadi satu platform dalam mengubah nasib mereka dan nasib anak-anak mereka untuk persediaan pada masa hadapan. Pendidikan Islam ini merupakan satu, seperti mana yang dikatakan sebagai Rabbani al-Masdar. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersumberkan Al-Quran dan Hadis, di mana Nabi telah bersabda, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, di mana Nabi SAW telah menerima pendidikan daripada Tuhan sendiri. Dan apabila kita menyebut tentang pendidikan Islam ataupun pendidikan tinggi Islam, kita menyampaikan ilmu-ilmu Islam kepada para pelajar kita, di mana yang secara tak langsung dia menyumbang kepada maqasid syariah, daruriyat al-khams, menjaga agama terutamanya, menjaga akal, menjaga keturunan, harta dan maruah. Itulah bagi saya sumbangan yang terbesar IKMAS kepada masyarakat Islam terutamanya di Sarawak ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tempoh 20 tahun ini, IKMAS masih lagi berstatus PPT, pemberi pendidikan tinggi, seperti mana yang diistilahkan oleh MQA. Kita bukan IPTA ataupun IPTS. Kita dibenarkan menawarkan pengajian di peringkat diploma, dakwah dan tahfiz, dan kita telah berjaya melahirkan graduan yang mencecah ribuan, di mana mereka telah berkhidmat di Sarawak dan juga di tempat-tempat yang lain. Jadi alhamdulillah, apabila saya berjalan ataupun merantau di segenap ceruk di Sarawak ini, saya berjumpa dengan ramai graduan IKMAS, pelajar IKMAS yang datang mengaku bahawa dia pernah belajar di IKMAS, dan mereka telah ada kerjaya yang berjaya, yang mantap dalam segenap bidang lapangan di bumi Sarawak ini, alhamdulillah. Jadi dalam kita menyampaikan diploma Islam ini kepada para pelajar, kita telah mengintegrasikan ilmu-ilmu tradisional dan moden itu untuk kita memenuhi keperluan kontemporari, di mana kita telah melahirkan modal insan ataupun agamawan yang mempunyai mempunyai ilmu agama yang lengkap, juga mereka ada asas kemahiran dan juga keusahawanan, supaya apabila mereka lahir sebagai graduan, mereka boleh ada dua kerjaya ataupun dua path, sama ada mereka menjadi job seeker, pencari kerja di bidang kerajaan ataupun swasta, ataupun job creator, mereka mencipta pekerjaan sendiri di bidang keusahawanan dan di bidang-bidang yang lain yang memerlukan kepada cabaran yang lebih tinggi lagi. Jadi kita telah melahirkan pelajar yang memahami Islam sama ada teori, dari segi knowledge, segi praktikal, dan kita committed untuk terus atas visi dan misi ini
di mana ilmu-ilmu yang kita sampaikan itu kita yakin berpijak pada realiti pada abad 21 ini, di mana kurikulum kita, objektif kita ada elemen-elemen itu. Jadi kalau ditanya apakah sumbangan IKMAS sepanjang 20 tahun ini, maka saya dapat menyatakan bahawa IKMAS telah melahirkan pelajar-pelajar yang dapat menggabungkan antara ilmu akli dan nakli, di mana selepas itu mereka telah dapat memainkan peranan mereka berdasarkan kepada kehendak masyarakat dan juga kepada kehendak stakeholder. Satu persoalan yang mungkin berbangkit di kalangan masyarakat, apakah bidang pekerjaan graduan IKMAS? Ke mana mereka pergi? Ke mana kita channelkan mereka? Adakah kita mengarahkan mereka kepada satu pekerjaan sahaja? Kalau kita tanya pelajar-pelajar di bidang perubatan contohnya, awak nak jadi apa? Saya jadi doktor. Kalau kita tanya graduan di bidang engineering, awak nak jadi apa? Saya nak jadi engineer. Jadi bagi mereka, career path itu memang jelas bagi mereka. Tetapi kalau kita fix diploma kita pada satu bidang sahaja di IKMAS, katalah menjadi ustaz ataupun pendakwah sahaja, tentulah diploma kita ini kurang kompetitif ataupun tidak kompetitif. Tidak dapat pergi ke bidang lain. Pelajar kita tidak boleh pergi lebih jauh. Oleh itu kita multidisiplinkan pengajian kita, diploma kita ini sebagai satu value added, dan kita gabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain supaya mereka boleh menjadi sama ada ustaz, atau pendakwah, atau teknokrat, atau pegawai kerajaan, atau businessman dan sebagainya lah. Namun kita tidaklah mampu untuk melarikan ke semua. Tidak mungkin kita boleh melarikan saintis Islam ataupun seniman Islam. Apa yang kita buat ialah kita memberikan ilmu-ilmu Islam ini secara embedded dengan talent yang ada ini, dan dengan itulah kita lepaskan mereka dalam pasaran, dalam market, dan mereka pandailah mereka untuk mereka membawa diri mereka ke dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam dahulu pun, seperti Ibn Sina, Ibn Khaldun, mereka tidak terus menjadi mujaddid. Mereka melalui proses-proses pengajian, pembelajaran dan sebagainya, dan barulah sampai satu tahap mereka menjadi tokoh mujaddid dan ilmu mereka itu kekal sampai sehinggalah sekarang ini. Jadi kurikulum kita itu kita design, kita tetapkan supaya boleh deal dengan senario pada masa ini dan juga pada masa akan datang. InsyaAllah kita boleh survive sehingga 20 hingga 30 tahun yang akan datang. Dan bila mereka graduate, mereka membawa Islam dan memperjuangkan nilai-nilai itu di tengah masyarakat, dan mereka mencapai 2A, akademik dan juga akhlak, insyaAllah. Jadi itulah kalau ditanya tentang sumbangan IKMAS, pertama tadi kita menyumbang kepada maqasid syariah, menjaga agama, terutamanya menjaga akal, menjaga maruah, menjaga harta dan sebagainya, dan juga kita memberikan sesuatu yang kukuh kepada para pelajar, gabungan antara ilmu wahyu dan juga ilmu kemahiran, supaya mereka dapat survive dalam masyarakat dan memberikan laluan kejayaan yang pelbagai kepada mereka selepas mereka graduasi daripada IKMAS nanti. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang berusaha Dr. Muhammad Yamin bin Ismail, pengarah IKMAS. Sudah tentu bila diceritakan kita berbicara kaitan dengan IKMAS, peranannya ataupun fungsinya lebih kepada pelajar IKMAS itu sendiri. Dan saya yakin bersama-sama dengan kita di FB Live ramai kita punya kata pelajar IKMAS dan alumni IKMAS. Kalau saya boleh tengok sini komen-komen ada daripada saudara Ahnaf, tu bekas alumni tu, kan? Ahnaf, kan? Dan ada rakan-rakan kita yang setia dalam FB untuk terus bersama mengikuti kita punya program-program. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua, dan kita dah FB kita dah 102 share, cukup banyak. Jadi kita sebar-sebarkan kita punya majlis ilmu pada pagi ini untuk kita luaskan ataupun kita berkongsi ilmu dengan rakan-rakan kita di luar. Dan kita pun boleh buka juga di streaming YouTube di My IKMAS, di mana IKMAS pun ada YouTube channel untuk kita boleh tengok live di sana. Okay, apa yang boleh saya simpulkan berkaitan apa yang doktor nyatakan tadi kaitan dengan peranan ataupun IKMAS itu sendiri, ianya memang tidak lain tidak bukan untuk melahirkan pelajar yang berilmu dari segi akli dan nakli, dan peranannya orang kata sebaik saja bukan saja dalam kampus, malah peranannya di luar dan memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga
orang kata melahirkan ataupun memberikan kerjaya kepada pelajar pelajar itu sendiri. Jadi ini banyak lagi sebenarnya. Nanti kita akan share untuk pusingan kedua, Doktor, kaitan dengan ikmah itu sendiri. Okey, selesai kita punya pusingan yang pertama. Jadi kepada rakan-rakan yang masih lagi belum bersama, boleh kita invite dalam kita punya FB Ikmas kaitan kita punya wacana pendidikan tinggi Islam Sarawak. Pada kali ini kita boleh share pada kawan-kawan, barangkali mungkin yang ada bukan saja di Sarawak je, ada di luar Sarawak, pun ada di luar Malaysia pun, alhamdulillah. Sekarang ni dunia tak persebadan. Kita boleh layari majlis ilmu dengan cukup banyak. Dan jangan lepaskan peluang. Ini majlis ilmu yang cukup berharga. Kita manfaatkan masa kita untuk kita dengar mutiara-mutiara ilmu pada pagi ini. Okey, baiklah. Untuk pusingan yang kedua, kita akan berbalik semula kepada saya bersama Datuk Mufti berkaitan dengan pendidikan tinggi Islam itu sendiri. Okey, kalau kita lihat fokus pendidikan tinggi ini tidak lain tidak bukan itu melahirkan modal insan yang holistik. Sebab tadi Datuk ada cerita, ada sebut berkaitan dengan holistik menyeluruh, ya, yang mampu apa untuk menyumbang kepada tanah air, khususnya kata di Sarawak ini. Dan kalau kita lihat kata model yang paling berjaya Datuk sendirilah, Datuk orang Sarawak, dan menyumbang bakti di bumi Darul-Hana ini. Jadi Datuk sebagai tokoh agamawan di Sarawak, apakah harapan Datuk terhadap masa depan pendidikan tinggi Islam di Sarawak ini sendiri? Silakan Datuk. Terima kasih moderator dan panelis dan semua penonton webinar kita pada pagi ini. Alhamdulillah kita dah dengar pelbagai sudut apa yang kita bincangkan. Bila sebut tentang harapan ini, of course lah banyak perkara yang kita inginkan, kehendak kita, sama ada dari sudut perspektif ummah itu sendiri ataupun perspektif pemegang taruh, stakeholders yang inginkan apa yang hasil yang kita inginkan daripada pendidikan Islam itu sendiri. Untuk melihat dalam perspektif harapan ini, saya menyatakan beberapa perkara lah dalam konteks ini. Yang pertama ialah perspektif ummah itu sendiri. So ummah semua kita sepatutnya kena ubah persepsi ataupun kalau kita lihat world view terhadap pengajian Islam ini, walaupun apapun brand dan nama dia, sebenarnya dari sudut keperluan kepada pendidikan tinggi Islam ini bukan sekadar untuk melahirkan golongan ustaz ataupun ustazah sahaja. Ini persepsi ini kena ubah. Sebab sebenarnya kalau kita lihat isu keperluan yang disebutkan oleh Profesor Dr. Abdul Halim tadi, bagaimana dari sudut pembangunan insan itu sendiri, malah bila kita sebut menjadi khalifah di muka bumi Allah, banyak perkara yang kita perlu uruskan, kita perlu selesaikan dalam konteks itu. So maknanya dari sudut ini perlu memahami bahawa keperluan kepada pendidikan Islam ini adalah merupakan asas kepada seluruh umat Islam itu sendiri. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan sebab itu saya mencadangkan tadi, dan Alhamdulillah Ikmas mengorak langkah ke arah ini sebab saya kebetulan adalah ahli lembaga Ikmas lah. Kita melihat bagaimana nak mengimbangkan balance dari sudut keperluan dan integrasi dari sudut pendidikan itu sendiri. Sebab kita nak melahirkan orang-orang yang mampu dan mereka berperanan kepada masyarakat itu sendiri. So maknanya persepsi ini perlu diubah, bukan nak hantar anak sekolah agama kita madah bahawa mesti kelak jadi ustaz dan ustazah. Alhamdulillah kalau dia dapat jadi ustaz dan ustazah, tetapi bukan semua orang nak jadi ustaz dan ustazah. Cuma saya tekankan memang ada orang yang perlu untuk mendalami bidang agama ini. Ini fardu kifayah. Dari sudut mendalami itu menjadi pakar, menjadi orang yang maknanya mahir dalam bidang agama memang perlu. Ini merupakan satu agenda yang besar. Untuk dari sudut keperluan fardu ain memang semua. Bila kita sebut saja sebagai Muslim, sebagai mukmin, maka ilmu tentang Islam itu perlu kita miliki. Ini perlu harapan kita lah supaya persepsi ini dapat kita kongsikan bersama, melihat dengan cara yang lebih luas bahawa sebenarnya ilmu Islam ini adalah sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bila kita lihat dari sudut harapan saya lah dari sudut modal insan ni, kemahiran. Sebenarnya kita kena terima hakikat bahawa negeri Sarawak sangat-sangat memerlukan maknanya pakar dalam bidang pendidikan Islam ini, banyak bidang sebab dalam Islam itu sendiri banyak kemahiran dan ilmu yang perlu dikuasai. Kalau sebut saja tentang, kalau pengalaman saya lah 10 tahun menjadi mufti negeri Sarawak ini, sebenarnya sangat mencabar dari sudut
individu itu sendiri, kita sendiri, sebab kita belajar dalam bentuk yang lebih menjurus kepada satu-satu bidang. Tapi kalau bidang kefatwaan ini, dari sudut itu saja saya melihat betapa banyaknya ilmu yang perlu kita, walaupun mungkin kita tidak menguasai keseluruhan, namun fundamental dia, maknanya sekurang-kurangnya asas itu kita kena miliki. Bila kita bercakap dengan zaman sekarang, teknologi, industri dan sebagainya, bidang kefatwaan, Masya Allah, kalau kita lihat banyak sangat ruang yang perlu kita fahami. Sekurang-kurangnya kami kena baca juga tentang sains, baca juga tentang bagaimana hari ini kalau sebut dalam DNA, bila sebut juga tentang GMP food misalnya. Kemudian kita lihat dalam konteks bila kita bicarakan tentang pharmaceutical. So maknanya semua itu kita at least basic tu kita kena ketahui. Walaupun kita panggil pakar, kalau kita tidak ada asas untuk memahami, maka kita sukar untuk memahami konteks hukum itu sendiri, perspektif hukum itu dan juga nas yang ada. Bagaimana kita nak menggabung jalinkan antara keperluan dari sudut memahami teks dan turas yang ada dengan realiti yang kita alami. So ini perlu kepada maknanya harapan kita ialah kepakaran itu. Maka di negeri Sarawak sebenarnya ini pun saya ingin promosikan jugalah, kita di Majlis Islam Sarawak, kita ada yang disebut sebagai beasiswa Ibn Khaldun. Alhamdulillah dah beberapa orang yang kita lahirkan dalam konteks ini, namun kita memerlukanlah apabila kita ada dana Ibn Khaldun ini, iaitu gabungan antara Tabung Baitul Mal Sarawak dan juga Lembaga Amanah Masjid Negeri Sarawak. Maknanya kita gabungkan dari sudut modal untuk menyediakan beasiswa ini dan kita menggalakkan kemahiran itu dalam bentuk yang pelbagai. Dan sebab itu apabila disiarkan iklan tentang itu, kita mengharapkan sambutan daripada masyarakat Islam dan dia adalah merupakan keutamaan diberikan untuk dalam bidang sarjana dan juga PhD. Iaitu maknanya selepas mereka graduate dalam bidang ijazah sarjana muda, kita beri peluang untuk mereka menjadi lebih pakar dalam bidang-bidang tertentu dan menjurus kepada bidang kepakaran, dan kena sesuailah dengan kehendak apa yang diperlukan di negeri Sarawak. So ini diuruskan oleh pihak Tabung Baitul Mal lah kepada umat Islam di negeri Sarawak yang berminat untuk mengetahui maklumat info tentang dana Ibn Khaldun ini, bolehlah hubungi Tabung Baitul Mal Sarawak yang mana kita akan keluarkan iklan dari masa ke semasa tentang program dana Ibn Khaldun ini. Ini sebab kita nak dari sudut kemahiran umat Islam itu akan semakin berkembang. Ini yang saya sebut dari sudut modal insan itu sendiri. Yang seterusnya ialah kalau saya mengharapkanlah dari sudut stakeholders dan pemegang taruh itu supaya dapat melihat dari sudut keperluan dan juga yang disebut tentang eksistensi yang disebut oleh Profesor Abdul Halim tadi, supaya peluang ini kita perlu sediakan kepada rakyat secara keseluruhannya. Namun dah ada sekarang, tapi sebenarnya seperti yang saya sebut, ia belum mencukupi. Tahniah juga kepada UNIMAS yang akan memperkenalkan maknanya pendidikan Islam itu. Alhamdulillah, kita tunggu lama sebenarnya Profesor. Dan saya pernah tanya isu ini, tapi Alhamdulillah sekarang dia menjadi satu kenyataan, insyaAllah. Amin. Kami sangat mengharapkan dan berdoa kejayaan dan cemerlangan itu. Bila kita sebut dari sudut peluang ini dan juga maknanya keprihatinan pemegang taruh terhadap isu ini, Alhamdulillah Kerajaan Negeri Sarawak juga mengambil perhatian melalui Majlis Islam Sarawak. Hal-hal seperti ini di peringkat Negeri Sarawak, insya-Allah ia semakin berkembang pendidikan Islam itu. Kemudian saya juga inginkan dari sudut profesional, orang-orang yang macam Profesor Doktor tadi tu, maknanya kalau boleh kita perlukan sumbangan dari sudut sama ada idea, kesungguhan, maknanya untuk mengembangkan soal berkaitan dengan pengajian dan pendidikan Islam ini. Sebab kita inginkan orang-orang yang mempunyai kemahiran yang tadi multidisiplin, dia maknanya multi-skilling, dia boleh buat macam-macam yang dia boleh buat. Sebab kalau di negeri Sarawak, Alhamdulillah ramai rakan-rakan saya yang dulu mengambil pengajian Islam, tak kira syariah usuluddin, sekarang telah berjaya menjadi maknanya pengarah, menjadi maknanya pegawai tadbir. Ini sudah terbukti, maknanya dari sudut asas mereka belajar tentang Islam secara fokus, namun akhirnya lahirlah maknanya bidang-bidang yang mereka telah lakukan dan ternyata mereka mampu untuk menjadi
pengarah dan sebagainya, dan juga sangat berkesan dalam menjalankan tugas mereka sehingga menjadi pengarah di jabatan kerajaan dan sebagainya. Ini cukup membuktikan kepada kita betapa multidisiplin itu adalah merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak dalam kehidupan kita pada hari ini. Kalau saya boleh sebut sedikitlah dari sudut harapan ini, kita lihat industri halal sahaja. UiTM Negeri Sarawak telah memperkenalkan misalnya diploma dari sudut pengurusan halal ini, dan ada juga ijazah di peringkat Shah Alam. Kalau kita lihat di situ, kalau mereka ataupun graduan dalam bidang ini dapat melihat keperluan kepada industri ini sangat besar. Sebenarnya ia akan berkembang kerana sijil halal Malaysia adalah suatu yang sangat dihargai di peringkat dunia. Kalau kita sekarang ini, mereka sangat memerlukan daripada kita dari sudut advisory, dari sudut kemahiran-kemahiran yang lain. So ini kalau ikut pengalaman saya lah dalam bidang industri halal ini pun, sampai kita pernah pergi ke Europe untuk mempromosikan sijil halal Malaysia ini, dan alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan. Dan ini kalau kita boleh memahami untuk menjadi eksekutif dalam bidang halal, bukan saja dia memahami ilmu Islam itu secara khusus, namun mereka juga perlu ada kemahiran dalam bentuk teknologi makanan, mereka juga perlu memahami basic yang ada dalam biologi, bagaimana tentang ilmu kehaiwanan, tentang marine dan sebagainya. Semua ini diperlukan kemahiran itu. Malah dalam konteks logistik dan sebagainya. Ini kalau saya gambarkan dari sudut keperluan industri itu sendiri, cukup untuk membuktikan bahawa betapa perlunya kita mempunyai kemahiran ini. Dan kepada graduan IKEMAS itu sendiri, saya sangat mengharapkan mereka ini supaya menyambung pelajaran lebih tinggi lagi dan menjadi orang-orang yang pakar. Tidak cukup sampai kita keluar diploma saja, walaupun dah nyambung bekerja, teruskanlah usaha untuk menyambung pelajaran itu, dan kita doakan semoga lebih ramai lagi maknanya orang-orang Islam yang dapat menguasai bidang agama dan akhirnya nanti dapat memberikan sumbangan yang terbaik kepada masyarakat, sama ada untuk kepentingan di dunia maupun untuk kepentingan di akhirat, dalam membawa umat Islam itu ke arah kesejahteraan yang diredai oleh Allah dunia dan akhirat. Dan inilah sebenarnya misi dan visi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah ayat yang pertama tentang ilmu, budaya Iqra yang kita lihat dalam suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga akhir ayat itu, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa ilmu di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu diasaskan kepada ketuhanan, diasaskan kepada ajaran yang Allah turunkan itu, dan akhirnya nanti kita mengurus dunia dengan cara yang paling baik sekali, mengikut kehendak dan juga tuntutan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ia menjadi satu yang sangat dapat diusahakan di peringkat negeri Sarawak ini dan juga di Malaysia. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada saya bersama Mufti. Rasa macam tak nak stop bila Datuk cakap macam seronok kan, nak teruskannya. Nanti insya-Allah kita akan adakan satu wacana khas lah bersama dengan Datuk untuk kita sharing, terutamanya kepada adik-adik pelajar IKEMAS yang sangat orang kata dahagakan ilmu, insya-Allah. Apa yang saya boleh rumuskan daripada komentar daripada Datuk berkaitan dengan harapan saya bersama terutamanya stakeholder berkaitan dengan masa depan pendidikan tinggi Islam itu sendiri. Memang betul apa yang dikatakan Datuk, kebanyakannya bila diletakkan pengajar Islam ni, mereka hanya meletakkan title ustaz dan ustazah saja, ya? Bahkan title itu hanya rigid terutamanya di surau ataupun di masjid, sedangkan peranan itu lebih besar. Dan kita lihat ulama-ulama terdahulu pun mereka menguasai pelbagai cabang ilmu, kan? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun merupakan orang kata satu uswatun hasanah yang terbaik, di mana Nabi menguasai pelbagai bidang ilmu, pelbagai orang kata dari segi kata kepakaran. Ini menunjukkan bahawa Islam ini orang kata multidisiplin ataupun multitasking dalam menguasai apa jua cabang ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah orang kata bumi Sarawak ini menghasilkan ramai lagi teknokrat, ramai lagi para pemimpin yang serba boleh, yang mana asasnya berkaitan dengan ajaran Islam, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang bahagia Profesor Madya Dr. Abdul Halim. Kalau kita nak melihat dari segi
satu perkara, kan? Ianya perlukan dari segi perancangan. Kan? Kalau dari segi perancangan pengajian tinggi sendiri, ada satu dia punya pelan strategik pengajian tinggi, hala tuju sektor pengajian tinggi negara dan sebagainya. Jadi dalam satu perkara tu mesti ada perancangan yang lebih bersifat teratur, sistematik dan sebagainya. Jadi doktor sebagai tokoh ilmuwan ataupun akademik di Bumi Daruhana ini, apakah harapan dan ekspektasi IPT terhadap pendidikan tinggi Islam terutamanya di Bumi Daruhana ni? Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz Fadli. Bagi meneruskan bicara ini, Ustaz nak saya quote satu pepatah Inggeris. An intelligent man will open your mind, a handsome man will open your eyes, and a gentleman will open your heart. So kita nak tengok perbincangan ini berdasarkan ekspektasi ataupun jangkaan. Kita tengok bagaimana apakah harapan kalau Ustaz tanya tadi kan. Sebagaimana saya dah sebut di pusingan pertama tadi, kalau pada 22 Julai yang lepas, saya sebagaimana telah diluluskan oleh KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, bahawa nanti insya-Allah kita di UNIMAS bakal menawarkan program ijazah sarjana muda pendidikan Islam, ya. Jadi ini merupakan kabar gembira terutama kepada adik-adik dari IKMAS yang untuk menyambung pengajian mereka di peringkat ijazah sarjana muda. Kalau nak khusus kepada pendidikan Islam, sebabnya ini adalah atas dasar kita melihat banyak kekurangan terutama di negeri Sarawak ini yang kita kekurangan guru-guru pendidikan Islam terutamanya. Dan sebab itu kita punya orientasi juga ialah oleh kerana kita katakan bahawa ianya duduk di bawah Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia yang ada unsur di sana kognitif, ya, minda dan psikologi, kaunseling dan sebagainya, bahkan ada pembangunan sumber manusia. So kita cuba mengadunkan semua ini menjadi salah satu daripada unsur utama juga di dalam pembentukan kurikulum tersebut. Baik, alhamdulillah kalau diikutkan saya ni Allah bagi peluang untuk berkhidmat dalam pendidikan tinggi bermula sejak tahun 98. Dan apa yang kita perlu lihat untuk melihat kepada jangkaan ataupun harapan, kita perlu punya misi dan visi yang jelas, ya, serta satu plan tindakan ataupun action plan yang saya rasa satu action plan yang kalau boleh biar praktikal dan holistik, serta juga kalau budget lah terutamanya. Kalau kita lihat berkaitan dengan visi dan misi, kita mungkin perlu benchmark jugalah untuk visi dan misi, mengatur visi dan misi ini. Kalau boleh saya cerita sedikit pengalaman saya. Allah bagi saya peluang sambung peringkat PhD ni di England. Suatu bandar yang bernama Bradford, yang mungkin kalau kita baca dia adalah City of 100 Mosque, bandar yang punya 100 masjid, bahkan mungkin sebenarnya lebih daripada itu. Kalau nak tahu kedudukan, mungkin Bradford, Leeds, Manchester, itu kedudukan dia. Waktu tu sekitar tahun 2006-2007, saya masih ingat mereka terutama Britain Muslim Council of Mosque, kalau tak salah saya. So mereka mempunyai satu visi pada waktu itu. Visi mereka adalah pada tahun 2020 mereka mensasarkan untuk melahirkan sekurang-kurangnya 20,000 hufaz di seluruh UK. Kita tengok UK, negara yang majoritinya maknanya orang Islam hanya minoriti sekitar 4 juta saja. Tetapi mereka punya target ialah mereka nak melahirkan sekurang-kurangnya 20,000 hufaz di seluruh UK. Ini saya nak kita benchmark sedikit. Daripada tempat yang saya ada pengalaman menuntut ilmu di sana. Kalau kita lihat, mereka kata by 2020, by 2020, dan mereka nak sekurang-kurangnya 20,000 hufaz all over UK. Dan apa yang mereka buat secara operasionalnya, setiap masjid, setiap Islamic Center menjadi pusat tahfiz. Dan itu alhamdulillah memang berlaku. Bahkan di tempat yang saya pernah duduk, pernah belajar, maknanya hampir semua masjid merupakan pusat tahfiz. Ini dan akhirnya nanti ini menjadi foundation. Pusat tahfiz ni kita tahu bahawa mereka ni adalah maknanya adik-adik, anak-anak yang kecil, dan nanti bila mereka membesar, so mereka ni akan pergi kepada bidang yang berbeza. Ya, sebahagiannya adalah mereka ini bakal menjadi profesional. So itulah kita
harapan saya ialah kalau boleh kita ada suatu visi dan misi yang jelas tentang pengajian ataupun pendidikan Islam tinggi Islam ni, supaya kita boleh nampak apa hala tuju yang kita inginkan. Selain daripada itu, mungkin dengan visi dan misi itu kita mengharapkan supaya ada action plan nanti, plan tindakan yang praktikal, yang mungkin kita kata doable ataupun feasible, yang boleh kita masukkan di dalamnya unsur yang merangkumi sumber manusianya, prasarana sama ada fizikal atau teknologi, ataupun kita kata kurikulumnya sekali ataupun co-curriculum sekali. Bahkan kita nak kalau boleh kurikulum itu suatu kurikulum yang versatile. Yang maknanya yang ada unsur akli dan nakli. Yang kita nak mereka ini bukan sekadar macam tadilah, istilahnya hanya kalau tu jadi ustaz, jadi pembaca tahlil dan doa sahaja. Jadi kita bukan, ini semua tanggapan-tanggapan itu kita nak ketepikan. Kalau boleh kita perluaskan bahawa mereka yang ada kelulusan agama ini, mereka boleh jadi orang yang versatile. Mereka boleh jadi teknologis, mereka boleh jadi usahawan. Sebab itulah ini suatu perkara yang kita kata, saya katakan bahawa harapannya kita perlu ada pelan tindakan, ya, suatu pelan tindakan action plan yang praktikal, yang boleh dilaksanakan lah. Dan selain daripada bajet lah, kita mengharapkan juga mungkin ada peruntukan. Alhamdulillah kita bercerita tentang bajet itu, so ada peruntukan-peruntukan yang disebutkan tadi. Jadi moga dengan dengan adanya pendidikan tinggi Islam ni, kita bakal melahirkan lebih ramai mukmin profesional, kita kata. So sebab tu kita melihat kurikulum yang sedia ada ni, supaya dia perlu ada adunan. Alhamdulillah IKMAS sudah mengorak langkah tersebut. Cuma kita mungkin suatu masa nanti saya mengharapkan, ya, semoga ada IPT, ya, sama ada IKMAS, mungkin penaik tarafan IKMAS, ataupun kita di UNIMAS sendiri yang mungkin saya boleh membayangkan kalau ada pelajar-pelajar ambil engineering, tapi engineering ada selitan di sana engineering dan tahfiz. Kalau budak-budak ambil medical, so medical dan tahfiz contohnya, ataupun mungkin ambil sains, ambil biologi, ataupun dia ada juga unsur begitu. So ini suatu perkara yang mungkin kita mengharapkan. Jadi kalau dia jadi engineer, dia boleh jadi engineer yang bercerita tentang Al-Quran. Dia jadi doktor, dia boleh mengulas sesuatu yang menceritakan kebesaran ciptaan Allah, anatomi itu kebesaran Allah dan sebagainya, sebab ada asas, ada foundation yang sangat kuat daripada Al-Quran. Kita sebagaimana yang Dr. Yamin sebutkan tadi, memanglah kita bukannya nak melahirkan seperti mana Al-Ghazali, Ibn Sina, tapi kita nak supaya kita mengambil langkah sebagaimana mungkin tidak mustahil kalau kita mampu menghasilkan orang-orang tokoh-tokoh seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Ibn Khaldun, Al-Haytham, Al-Farabi dan nama-nama yang lain. Sebab itulah ini kita nak supaya mereka ini ada adunan, ya, adunan ilmu itu foundationnya sangat kukuh. Dan inilah kita mengharapkan, ya, harapannya sebagai harapan seorang pendidik terutama di Bumi Sarawak Darul Hana ini, mudah-mudahan kita bila ada melahirkan orang-orang yang ada asas begini, yang maknanya bukan sekadar mereka ada asas foundation dari segi ilmu pendidikan Islam dan sebagainya, tetapi mereka juga seorang yang versatile tentang ilmu kejuruteraan, ilmu kedoktoran, ilmu sains dan sebagainya. Maka mudah-mudahan kita mengharapkan lahirlah lebih ramai mukmin profesional yang akhirnya akan menjadi satu asbab, ya, wujudnya apa tuan-tuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maknanya kita nak negeri ini sebagai negeri yang baik, negeri yang aman makmur, yang mendapat keampunan Allah, yang akhirnya mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak supaya generasi masa depan ini, ya, harapan kita bukan sekadar bijak sini tetapi juga bijak sana. Maknanya kita nak mereka ini ada paduan dari segi mereka tahu tentang apa yang ada di dunia ini, dan mereka juga tahu apakah langkah seterusnya bagi mereka menghadapi hidup di akhirat nanti, insya-Allah. Itulah Ustaz, saya rasa itu harapan saya lah sebagai seorang pendidik di IPT ini. Itu harapan yang mungkin pada saya nak pada suatu masa nanti, bukan sekadar kita menawarkan, kalau misalnya kata IKMAS boleh menawarkan ataupun penaik tarafan dan sebagainya, ataupun UNIMAS sendiri suatu masa nanti kita ada suatu kerjasama dan sebagainya, ataupun mungkin kita panggil sebagai suatu adunan, ya, adunan antara kurikulum-kurikulum yang konvensional ini dengan adunan yang berkaitan dengan mungkin tahfiz dan ilmu hadis dan sebagainya. Sebab itulah kita merasakan ada keperluannya pada masa-masa mendatang, insya-Allah. Itulah saya rasa untuk perkongsian ini, itu antara yang harapan
Ini jangkaan yang saya boleh berikan lah pada sesi kali ini, insya-Allah. Okay, terima kasih yang bahagia Profesor Madya Doktor atas perkongsian ataupun harapan dan ekspektasi IPT. Saya tertarik bila Doktor cakap bijak, bukan saja bijak sini tapi kena bijak sana. Sebab kita bukan nak hidup di dunia saja, kita nak hidup di alam yang cukup, orang kata alam yang kekal abadi di akhirat. Tetapi kena ada bekalkan ilmu. Okay, untuk makluman sedang penonton yang mengikuti kita punya FB Live pada ini dah masuk tengah hari, insya-Allah. Banyak sekali komen-komen daripada rakan-rakan. Ada rakan kita daripada Giat Mara Sarawak, kan? Terima kasih. Sebab Giat Mara dengan Ikemah ni dia berpisah tiada. Sebab kita ada menawarkan kemahiran-kemahiran seperti dari segi bahan binaan bangunan, kita ada jahitan dan kita ada masakan. So dari segi orang kata persiapan daripada Ikmas ada juga menghasilkan multi skill juga sebenarnya. Kemahiran-kemahiran yang diperlukan, ada yang boleh menjadi engineer, insya-Allah mungkin boleh jadi chef, dan barangkali mungkin akan menjadi orang kata tukang jahit yang beriman ataupun mukmin profesional yang ditekankan oleh bahagia doktor, kan? Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada bahagia doktor, kan? Banyak sekali perkara yang kita perhalusi berkaitan dengan pelan dan kita punya harapan yang diletakkan oleh PT, terutamanya kaitan dengan pelan tindakan, bajet dan misi revisi. InsyaAllah mudah-mudahan kita terlaksana. Dan ada saya menanggar satu komen berkaitan dengan ramai yang kata menarik lapas lega adanya program pendidikan Islam di UNIMAS. Itu salah satu daripada orang kata satu lagi cabang ilmu yang cukup baik, terutamanya untuk rakyat Sarawak. Ambil peluang ini, mudah-mudahan tahun depan kita dapat sama-sama sama-sama Ikemas dengan Sarawak ni, orang kata nama pun lebih kurang dah, UNIMAS dengan Ikemas, nama pun lebih kurang. Mudah-mudahan kita boleh jalinkan lagi apa je program-program secara bersama, insya-Allah. Okay, seterusnya kepada soalan yang terakhir kepada tuan rumah kita yang berusaha, Dr. Muhammad Amin bin Ismail, pengarah Ikemas. Bagi doktor selaku orang kata pengarah Ikemas, barangkali mungkin ada way forward Ikemas bagi memenuhi keperluan rakyat Sarawak itu sendiri. Silakan doktor. Terima kasih kepada Tuan Moderator, para panelis dan para penonton sekalian. Alhamdulillah dapat kita mendengar pandangan-pandangan daripada Sri Samaha dan juga dari Prof. Dr. Halim dengan harapan mereka terhadap pendidikan Islam, dan juga alhamdulillah akhirnya akan ada juga fakulti Islam di peringkat Sarjana Muda. Tentunya Ikemas setelah wujud selama hampir 20 tahun perlu berkembang, perlu melangkah ke hadapan, kerana sunnah bagi sesuatu itu ialah dia terus berkembang dan membuat kebaikan. Dalam konteks ini kita telah pun menetapkan visi dan misi Ikemas. Kalau saya boleh bacakan visi Ikemas menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang unggul dan kontemporari di peringkat serantau, manakala nilai-nilai bersama singkatan daripada Ikemas itu I inspirasi, K kejayaan, M mampan, A amanah, dan S setia kawan. Dalam konteks way forward ini, Ikemas perlu terus membina jambatan keilmuan, jambatan keusahawanan, networking, jambatan hubungan strategik dengan segala pembangunan taruh dan juga stakeholder kita dan juga masyarakat di sekitar kita. Jadi pada masa ini pendidikan dianggap sebagai satu equity dalam zaman IR 4.0 ini. Pendidikan juga sebagai satu equity. Orang ingat duit ataupun harta saja sebagai equity, tidak. Tetapi pendidikan juga merupakan satu equity yang mempunyai nilai yang sangat tinggi pada masa ini. Jadi pada masa akan datang, dan pada masa ini Ikemas sedang mengurus satu equity yang paling besar, itulah modal insan para pelajar daripada kalangan anak-anak Sarawak itu sendiri. Oleh itu, dengan equity yang besar ini, Ikemas perlu membina satu hubungan strategik yang lebih berimpak, yang lebih membina dengan masyarakat dan pemegang taruh kita di Sarawak ini. Masyarakat memang nak melihat bahawa Ikemas muncul sebagai pusat pendidikan tinggi Islam yang excellent, center of excellence. Kalaupun tidak bertaraf dunia, tapi sekurang-kurangnya di tahap ataupun di rantau ini yang meliputi Borneo,
Indonesia, Filipina, Brunei dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa dengan Center of Excellence ini, pelajar-pelajar daripada negara-negara Nusantara ini dapat datang ke IKMAS untuk menyambung pelajaran, dan mungkin kita tidak akan menjadi sehebat UNIMAS ataupun institusi yang lain, tetapi dari segi kepimpinan, dari segi tasawur Islam, dan juga dari segi pendidikan Islam, pendidikan tinggi Islam yang komprehensif dan holistik, IKMAS insya-Allah sudah ada kurikulum, sedang merancang kurikulum ke arah itu, dan cuma kita belum mantapkan lagi, cuma kita perlukan ada satu gelombang baru, sinergi baru antara kita dengan alumni IKMAS, dengan pemegang taruh, dengan harapan masyarakat. Mudah-mudahan kita akan dapat capai apa yang kita inginkan itu, insya-Allah. Jadi kejayaan sesuatu aktiviti dapat diukur dengan setakat mana dia telah memberikan ilmu kepada para pelajarnya, dan pelajar itu menjadi ejen perubahan, agent of change. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ejen yang memberikan impak dan kesan kepada masyarakat. Dan kalau IKMAS gagal memberikan ataupun mendatangkan minda perubahan ini di kalangan para pelajarnya, maka IKMAS perlu mengkaji semula kurikulumnya yang ada pada ketika ini. Pada masa akan datang, IKMAS bercadang untuk meningkatkan korelasi antara silibus dan kurikulumnya dengan industri. Kalau sekarang hanya sekitar 20% atau 30% saja kurikulum kita yang ada correlation dengan industri, dan kita rasa ini mungkin tak cukup. Mesti kita tingkatkan kepada 40 ataupun 50% tentunya hubungan antara kurikulum kita dengan praktikal, pelajar boleh pergi ke luar sana dengan industri dan sebagainya, sama ada di medan amali dakwah, even di bidang kemanusiaan itu sendiri. Kerana kita sedia maklum bahawa algoritma kemanusiaan sudah berubah pada masa ini, jadi banyak perkara yang perlu kita ubah-ubah suara. Yang kedua, kita ingin menjadikan pelajar IKMAS setelah mereka bergraduasi, setelah mereka masuk dalam masyarakat, mereka sebagai ejen perubahan kepada masyarakat, boleh membawa pengukuhan agama Islam kepada masyarakat Islam, khususnya di Sarawak ini. Kita ada banyak medan, kita ada masjid, kita ada surau, kita ada jarak daripada Kuching hingga ke Lawas, hingga ke Kapit dan sebagainya. Dan pelajar kita bertebaran di seluruh Sarawak. Ini boleh jadikan sebagai benchmark atau medan untuk mereka memtingkatkan keupayaan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Seterusnya, para pensyarah IKMAS perlu memainkan peranan. Pensyarah mesti mampu untuk sebagai ejen perubahan, untuk menerapkan perubahan kepada pelajar dan di kuliah-kuliah yang disampaikan. Dalam konteks ini, kita ingin memastikan bahawa pensyarah itu ada vision, dia boleh see through, boleh melihat di sebalik itu. Kalau pelajar tahun 1 contohnya masuk ke IKMAS, SEM 1 contohnya, para pensyarah dia boleh menduga, dia boleh melihat apakah pemikiran yang ada di kalangan pelajar ini dan bagaimana dia boleh merangka untuk mencorak minda pelajar-pelajar ini sebagai ejen perubahan, sebagai persediaan perkara itu pada masa akan datang, bagaimana pensyarah boleh memberikan motivasi dan inspirasi. Dan kalau misalnya kita tidak dapat untuk melakukan perkara ini, maka sesuatu perlu dilakukan untuk kita buat adjustment di IKMAS ini. Seterusnya, IKMAS perlu set up dirinya sebagai Center of Excellence. Inilah harapan saya pada masa akan datang, dan kita pun memang sedang memikirkannya sebagai incubation, bagaimana untuk kita mengelakkan mentality silo, hubungan antara IKMAS dengan IPT yang lain, dengan PPT Jatim sendiri di Semenanjung, di Sabah dan sebagainya. Juga hubungan di mana ada ruang-ruang kolaborasi antara IKMAS dengan dalam projek-projek yang boleh memberikan manfaat bersama. Contohnya dengan UNIMAS. Mungkin profesor-profesor yang hebat di UNIMAS boleh datang sebulan sekali contohnya ke IKMAS untuk memberikan syarahan, memberikan impact kepada para pelajar. Seterusnya ini akan membawa konsep kebersamaan dan keterkaitan antara satu sama lain. Dan yang paling penting ialah IKMAS perlu membina naratif yang jelas. IKMAS nak jadi apa pada masa yang akan datang. Jadi IKMAS perlu ada naratif yang baru. Itulah sebagai satu tempat, satu kampus, satu lokasi untuk memberikan pendidikan tinggi Islam yang paling holistik, yang akan menyumbang kepada kemajuan umat Islam khususnya di Sarawak, dan di mana kita memberikan tumpuan untuk membina pemikiran kreatif di kalangan para pelajar,
di mana kita bukan saja fokus kepada otak kanan tetapi juga otak kiri, dari segi pendataannya, dari segi penghujahannya, dari segi wajarannya. Kita memberikan pemikiran yang kreatif kepada para pelajar, di mana mereka dapat mengurangkan emosi, dapat mengurangkan kepentingan diri sendiri, suka kepada sesuatu yang mencabar, dan di mana dalam kelas kita menggalakkan pelajar-pelajar berhujah, berbincang, melontarkan pandangan, memberikan idea dan sebagainya. Jadi ada orang kata jangan kita bercakap tentang bisnes yang ideal, tetapi bercakaplah tentang pasaran ataupun market. Jadi bagi Ikemas, marketnya sudah jelas, itulah Sarawak itu sendiri, produknya, model bisnes sudah ada, untuk kita mantapkan lagi, untuk kita simulate, sinergikan dia dengan contemporary. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat mencapai apa yang akan kita inginkan itu, insyaAllah. Dan tentunya untuk mencapai perkara ini, kita tidaklah dapat berpada dengan taraf diploma, perlu next level lagi kepada college universiti, even universiti, bukan sahaja ijazah pertama tetapi juga sarjana dan kedoktoran, dan insyaAllah kita akan mendapatkan pandangan daripada stakeholder kita, daripada parent kita JAKIM dalam menentukan perkara ini, dan kita harapkan bahawa mudah-mudahan dengan harapan itu kita akan dapat mencapai apa yang kita ceritakan sebagai memberikan khidmat kepada masyarakat Islam Sarawak, membantu pihak berpusat agama di Sarawak ini dalam menetapkan, dalam menentukan survival umat Islam ini di Sarawak ini, insyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Muhammad Yamin, pengarah Ikemas. Cukup mantap, cukup orang kata padu apa kita punya peranan tugasan Ikemas itu sendiri. Ini membuktikan bahawa Ikemas kalau walaupun dah usia 20 tahun, sampai satu tahap perlu ada perubahan-perubahan ataupun perkara-perkara untuk penambahbaikan, utamanya kepada rakyat Sarawak. Saya tertarik apa yang dikongsi oleh doktor, iaitu Ikemas ini yang merupakan ejen perubahan kepada masyarakat. Yes, itu yang perkara yang mustahak ditekankan, supaya Ikemas berada di Sarawak kan, bukan sekadar untuk menimba ilmu, tetapi dia memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi adik-adik yang mengikuti kita punya FB Live Ikemas ini, inilah peranan besar kepada adik-adik untuk orang kata memberikan sumbangan. Dan barangkali mungkin ada yang tengah melihat FB Live ini yang mungkin berminat dengan Ikemas, silalah menyertai Ikemas, dan jangan lupa kan, insya-Allah kita ada setiap tahun ada pengambilan pelajar baru untuk sesi kemasukan Ikemas, insya-Allah akan diwar-warkan di semasa ke semasa. Jadi ini satu peluang yang terbaik untuk kita sama-sama menimba ilmu, terutamanya yang berada di bumi Sarawak, insya-Allah. Okay, sedar ataupun tidak, kita sudah selesai pusingan yang kedua, sudah pukul 12 lebih. Kan, memang tidak cukup masa. Kalau ikutkan kita nak drag masa lagi. Banyak sekali kita nak kongsi pada hari ini, tapi masa tidak mengizinkan. Jadi saya cuba nak berikan masa sedikit kepada setiap ahli panel sebagai rumusan khulasah kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk pembicaraan yang kita bincangkan pada kali ini. Okay, dijemput ahli panel pertama untuk membuatkan khulasah ataupun rumusan. Silakan saya bersama. Terima kasih moderator dan panelis dan juga para penonton kita punya webinar ini. Dan untuk merumuskan apa yang telah kita bincangkan, bila sebut tentang kecemerlangan, percayalah bahawa kecemerlangan itu adalah merupakan satu journey ataupun perjalanan. Ia perlukan usaha yang bersungguh-sungguh daripada semua pihak. Hanya untuk mencemerlangkan juga pencapaian kita dalam pendidikan dan pengajian Islam ini, maka kita sangat memerlukan pemegang taruh itu sendiri memberikan komitmen terhadap pengujudan dan juga prasarana yang diperlukan dalam konteks ini, dan juga peluang pada masa akan datang. Dan yang paling penting ialah bagi umat Islam itu sendiri perlu melihat bahawa keperluan pendidikan dan pengajian Islam itu adalah merupakan suatu yang sangat signifikan dalam hidup kita dalam mencapai ketamadunan yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. So sebab itu sama-sama kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Islam terus berkembang dan Islam terus bersinar di bumi Sarawak Darul Hana ini dengan masing-masing memain peranan yang terbaik dalam kapasiti yang ada pada diri kita. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Sayyid Musabah Datuk. Silakan ahli panel kita yang kedua, bahagia Profesor Madya Doktor, untuk membuat sedikit rumusan. InsyaAllah tak panjang Ustaz. Jadi untuk melahirkan insan yang terbaik ni, atau untuk melahirkan insan yang hebat dan juga cemerlang, kita perlu menyediakan satu tapak yang hebat dan cemerlang. So maksudnya siapa-siapa yang berada dalam lingkungan ini ataupun berkaitan dengan pendidikan Islam ataupun pengajian Islam ini, kita perlu menukar sedikit persepsi bahawa we should lead the way, leading the way. Maknanya biar apa pun kedudukan, ya, biar apa pun posisi, maksudnya nanti kelak mana ada orang nanya, nya duduk belajar sini. Jadi kita punya jawapan dia mudah, dia kata, oh duduknya ngambil pengajian Islam ataupun ngambil pendidikan Islam. Oh tapi nya boleh duduk. Jadi persepsi itu yang perlu kita lihat. So we should lead the way. So itulah kita, maknanya saya katakan nak melahirkan insan yang terbaik, yang hebat itu, maka kita perlu menyediakan tapaknya yang baik, gurunya yang terbaik, kurikulum yang terbaik, prasarananya yang terbaik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan hasil daripada itulah nanti akan lahirlah insan-insan yang hebat, yang baik, yang bakal menjadi asbab untuk turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Darul Hana Sarawak ini terutamanya, insya-Allah. Terima kasih yang bahagia Profesor Madya Dr. Abdul Halim Busari atas perkongsian ataupun ilmu yang disampaikan pada kali ini. Seterusnya ahli panel kita yang ketiga, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Yamin bin Ismail Mengarah Ikemas untuk membuat sedikit rumusan. Terima kasih terima kasih Tuan Moderator. Sememangnya dalam kita membincangkan tentang leading the way ataupun the way forward, bagi saya isu governance atau tadbirus memang sangat pentinglah. Di samping isu kelestarian keuangan, bagaimana kita harus perdanakan alumni agar mereka boleh menyumbang, bagaimana kita nak memanfaatkan IR 4.0 supaya dapat memberikan impact dalam pendidikan Islam. Jadi bagi Ikemas, di mana saja ada amalan terbaik, di mana saja ada contoh terbaik, kita boleh mengambilnya sebagai contoh. Hikmah itu ada di mana-mana saja dan kita boleh manfaatkan dan kita berhak dengannya. Dalam hal ini kita mempunyai tugas yang sangat besar dan serius, di mana kita perlu bergerak ke hadapan dan juga mengambil inisiatif. Dan bagi Ikemas sendiri tidak boleh terpisah dengan stakeholder di Sarawak ini, dan juga tidak boleh terpisah dengan pembuat polisi di tingkat kerajaan seperti MQA, KPM, KPT dan parent JAKIM itu sendiri. Jadi sangat perlulah kita berrapat dengan mereka ini untuk kita mendapat satu keputusan dasar untuk terus meletakkan kita di hadapan. Dan setiap masalah bukan masalah tetapi peluang. Mudah-mudahan kita akan dapat merealisasikan apa yang kita cita-citakan demi untuk umat Islam di Sarawak ini khususnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita mempunyai masa depan yang lebih cerah di masa hadapan. Dan semoga kita diberikan wisdom dan hikmah dalam mencapai kesemua ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya akan memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada yang berusaha Dr. Muhammad Yamin. Dengan berakhirnya rumusan kepada ketiga-tiga ahli panel tadi, maka berakhirlah wacana pendidikan tinggi Islam Sarawak pada kali ini. Saya mewakili pihak penganjur daripada Ikemas dan Unimas merakamkan setinggi penghargaan terutamanya kepada barisan ahli panel kita, saya bersama Mufti Profesor Madya Dr. Abdul Halim Busari dan yang berusaha Dr. Muhammad Yamin atas kesudian berkongsi ilmu kita, walaupun kita dipisahkan dengan jarak, namun kita dapat masih lagi bersama dalam majlis ilmu dalam alam maya ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan secara tak langsung dalam kita punya program, sehingga alhamdulillah berjaya sehingga kepada saat ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan kekurangan daripada saya sendiri. Semoga kita bertemu di lain pertemuan. Ikan you, ikan mas. Thank you very very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.